majlis, should be no problem sebab orang majlis pun dia ada PKP dia sendiri. Tapi kalau operator tu mungkin tandas awam yang yang sendirian berhad ke ataupun tandas-tandas dekat premis perniagaan, kedai makan dan sebagainya, itu yang kita kena beri khidmat khidmat nasihat lah ataupun jika kamu terlibat dalam apa-apa pembangunan dekat jabatan yang akan kamu bertugas nanti, so kena berilah khidmat nasihat nak memilih yang jenis yang macam mana. So basically kita kena tahulah secara ringkas. So apa itu peralatan sanitary? Peralatan yang dipasang ke sesuatu sistem penyaliran untuk mengumpul dan membuang bahan kotoran ataupun buangan. Dia lebih kepada kita punya soil waste lah, bahan kotoran dan buangan. Tapi ada juga sebahagian kalau macam dekat pipe, sinki dapur dan sebagainya, itu dia lebih kepada waste pipe lah. So setakat ni boleh bandingkan kan waste pipe dengan soil pipe kan? Tahu Boleh beza? buat. Okay, refresh je lah nanti baca je nota-nota yang ada tengok video. Okay, so dibekalkan bersama air. Biasanya memang akan dibekalkan bersama air. Kecuali tandas-tandas yang berada di luar negara. Siapa yang suka travel kan? So memang yang mana orang-orang traveller ni, dia orang akan, kalau Muslim lah, for yang Muslim, biasanya kalau dia travel, dia akan spare satu botol air mineral ataupun air lah, apa-apa air bersih. Sebab tandas biasanya tidak disediakan dengan air. You tak payah pergi jauh lah. Thailand mungkin ada. Kalau you pergi Vietnam pun, landing je dekat airport dia tu, tandas dia dah start tak ada air dah. So, berhati-hati. Kita ni menahan, kalau you dalam flight, better you buang dulu kat dalam flight Malaysia ke apa kan. So, buang dulu sebelum sampai. Sebab sampai je kat airport, memang you kena akan cari, you perlu cari air. Memang tak ada pun air. Air dekat sinki ada. Tapi air dalam dia punya cubicle, tandas dia tak ada. Okay, so nak membuang tu, check dulu. Bukan sebab tak ada bekalan air. Memang tidak disediakan pipe air, bidet dan sebagainya. Faucet, semua tak ada. Okay, so berhati-hatilah. Kalau negara Muslim, insyaAllah tak ada masalah. Okay, ini penting untuk menentukan bekalan air tidak tercemar dengan air kotor. Maksudnya kita membuang tu, kita contain benda tu. Macam tandas mangkuk, tandas turah semua. Dalam satu mangkuk, kita tak buang merata-rata sebab kita tak nak splash. Especially kalau Muslim kan, kita kain baju kita nak pakai sembahyang. Bila kita membuang tu, nanti dia splash kena dekat kaki, kena dekat kain. So kita nak solat kan. Ada kalau surau, especially public area lah. Kalau kat rumah tak apa, kita boleh salin. Kadang-kadang dekat surau kan, surau lelaki kadang-kadang disediakan kain pelekat ataupun you all bawa sendiri macam perempuan bawa telekung kan. So kalau surau seluar kita dah kotor, waktu dah habis, lepas tu tak ada pula kan, surau tu sediakan kain pelekat. So susahlah kita nak solat. So berhati-hati terutama yang pakai tandas jenis tandas cangkuk. Tandas cangkuk. Kalau tandas duduk, tak ada masalah sangat. Tapi kebanyakan lah, kalau Malaysian, dia tak suka tandas duduk. Selagi dia okey, dia sihat, dia tak suka tandas duduk. Sebab dia rasa macam tak hygiene nak kongsikan mangkuk tandas tu dengan orang lain. Tapi sebelum you guna, you basuh dululah. You sprinkle dengan air, lap dulu dengan wet tissue ke spare lah dalam beg masing-masing. Okay, sebabnya let's say macam dekat college pun, you berhati-hati for those yang suka tandas college kita saya rasa student punya design sama je lah macam pengajar punya design kat bawah tu. So saya notice tandas dekat college kita, especially tandas yang cangkung, dia punya bowl tu cetek. Perasan tak? Siapa perasan tak? Bowl dia cetek. Macam cangkat sikit lah. Dia punya gap antara kita punya tempat letak kaki ataupun slab tu dengan mangkuk tu agak cetek. Bukan trap dia Bila cetek, kamu membuang, kalau kita dah menahan kan, beberapa lama menahan, lepas tu kita masuk tandas, memang kita akan buang je selaju yang mungkin kan. Maksudnya kita nak kosongkan kita punya bladder lah, kencing lah sebenarnya So, bila kamu buang tu, bila mangkuk tu cetek, dia akan splash. So, hati-hati guys, ladies lah especially So hati-hatilah kalau kamu guna dan berkaitan dengan solat kita lah. Saya pun bukan sempurna tapi apa yang saya perasan
saya maklum. Bila lepas saya notice tu saya memang jaranglah guna tandas cangkung tu sebab kita takut kan. Nak buka-buka kain dekat surau tu macam leceh pula kan. Okey, so paip bekalan air perlu dipasang kepada peralatan ini di atas paras limpah supaya bag siphonage tidak berlaku. Okey, so dia kata kita kena sediakanlah lebih tinggi sikit lah sebab kalau kita paip air tu lebih rendah, so air tu akan tak bergerak lah dia panggil bag siphonage yang kita belajar sebelum ni. Bag siphonage next topic. Okay, so ni antara dia. So dibekalkan dengan perangkap yang diisi air supaya terdapat pengadang air ataupun water seal yang akan menghalang udara kotor ataupun toksik. Kalau English dia panggil foul odor lah, FOUL. Bau-bau yang tak menyenangkan lah daripada septic tank daripada masuk ke dalam bangunan. Ini trap ni kita dah belajar kan. Ini bentuk je lah. Ini maksudnya masa air mengalir sebab tu dia tak pisahkan warna biru tu. Okey, ciri-ciri peralatan sanitary sama je yang macam ciri-ciri pembetung sebelum ni kan. Tahan lasak, mudah dibersihkan, tidak meresap. Dia sebenarnya bukan tidak meresap. Meresap tu maksudnya benda tu masuk ke benda lain. Tapi dia sebenarnya adalah tidak menyerap. Menyerap dia absorb. Kalau meresap tu dia absorb. Dia yang pergi tempat lain. Ini dia yang menyerap benda lain. Air lah, cair. Pertama kotoran lah rata dan licin, boleh bersih dengan sendiri, mempunyai garis bentuk yang licin untuk memudahkan proses pembersihan sendiri. Pembersihan sendiri ni, ingatkan saya kata hari tu self cleaning ni maksudnya bila kita flush je air tu lalu, dia terus boleh buat pembersihan sendiri. Tak payahlah kita pula kan lepas guna ambil pula lah berus tandas, dia sediakan tepi tu kita pula nak cuci. Tak lah, semua orang nak cepat. Okay? Ataupun kalau urinal kan, kalau lelaki lah saya pun tak sure sebab saya tak pernah masuk tandas lelaki. Kalau urinal biasanya dia memang ada auto cleaning system. Maksudnya selepas mungkin dalam setengah jam, dia tak ada flush kan sebab urinal tak ada flush. So bila setengah jam guna, kadang-kadang ada pipe lah tapi jaranglah urinal ada pipe. So dalam setengah jam ke sejam sekali, dia akan turun, air akan turun untuk buat self cleaning. So secara automatik lah dia dah setting kat situ. Okay, reka bentuk yang mudah, jangan berlekuk-lekuk, jangan ada bersegi-segi. So nak licin je rata. Peralatan mesti boleh dipasang kepada pipe atas tak kotoran atau buangan dengan lebih mudah lah mudah dia didapati, jimat lah, bukan jimat sangat lah cost effective dalam penyelenggaraan. Contoh-contoh lah tandas-tandas yang fancy yang ada biasanya yang bukan-bukan ni dekat overseas lah ataupun dekat rumah-rumah orang kaya kat Malaysia mungkin ada lah kita tak tahu dia orang banyak duit boleh beli macam-macam. Okey, bahan untuk peralatan sanitary keras, rata, tidak menyerap dan tidak menghakis. Seramik, tanah liat berglis, tanah liat tahan api berglis, larang tembikar, keluli lembut. Kadang-kadang ada bahan lebih keluli macam sinki lah. Stainless steel, plastik, polyester dan lain-lain lah. Okay, so kita tengok jenis peralatan sanitary. Ini ulangan saja peralatan kotoran ataupun kita panggil sebagai salt appliance dan juga peralatan buangan yang kita panggil sebagai waste appliance. Tapi kat sini kita lebih kepada salt appliance lah. Okay, ini antara dia. Salt appliance yang pertama adalah sweet water, wet closet ataupun water closet lah. Water closet WC kan. Yang dalam plan-plan selalu ditulis WC. Maksudnya mangkuk tandas lah. Dan juga urinal. Okay, kalau kamu tengok yang design macam ni, tandas macam ni, dia macam dalam sikit dia punya, ini yang maksud saya tadi tu. Dia punya lekuk ni dengan slab tempat kaki ni dalam sikit. Lagi dalam sebenarnya lagi bagus lah untuk mengurangkan untuk mengurangkan splash lah tapi bahaya juga bila barang kita jatuh, bila dalam memang bye-bye lah, tak sempat nak diselamatkan. Okay? Tapi bila dia cetek, macam dekat Kolis tu sangat cetek. Okay? So dia akan ada kadar splash yang tinggi lah. Splash air tak ada masalah, takut splash bahan kotoran kita tu.
Set peralatan sanitari yang digunakan untuk membuang air sisa tubuh, najis dan air kencing lah biasanya, terdiri daripada satu mangkuk tandas, tempat duduk dan paip simbah. Tempat duduk tu boleh, kalau kata tandas mangkuk tu, tandas duduk tu memang ada tempat duduk lah. Tapi kalau tandas cangkung tu dia, tempat duduk tu dikonsider sebagai slab tu lah, tempat kita letak kaki. Tempat letak kaki tu pun perlu sebab kalau you perasan, kalau tandas yang tandas biasa yang tak ada slab, dua slab kiri kanan tu kan, tempat dia raise up sikit kan daripada floor level dia naikkan sikit ataupun dia bergerigi macam gambar yang tandas tadi tu kan. So kalau kata dia buat sama rata, beza dengan kalau dia raise up sikit dalam 1 inci ataupun 1 inci setengah dia tinggikan sikit sebab fisiologi lah, secara fisiologi tu So dia kalau dia tinggi sikit, kita mudah untuk kerja-kerja pencucian. Kalau dia sama je, you susah sikit. Bila you cangkung, sorry lah, you punya bawal tu kan dia macam tak begitu rendah. Tapi bila you tinggi, dia turun sikit. So, senang you nak cuci. Sekarang ni you muda, you tak perasan lagi tahu. Bila you dah umur banyak sikit macam saya kan, baru kita notice benda-benda yang macam tu. Even saya masa dulu zaman-zaman sekolah ada satu ni lah kawan kat sekolah. So badan dia agak besar So dia kata saya tak boleh guna tandas, saya tak boleh guna tandas cangkung. Saya tak percaya tau. Dia cakap dengan kita orang lah, dia tak boleh guna tandas cangkung. Kita orang, apa tak boleh guna? Guna je lah, apa masalah kan. So dia kata saya tak boleh guna sebab badan dia besar. So sorry ada siapa yang berbadan agak besar saya pun badan besar juga. So dia kata kalau guna tandas cangkung nanti saya tak boleh bangun. Dia kata saya tak boleh cuci dan saya tak boleh bangun nanti. Susah, boleh bangun tapi dia kena berpaut di keliling macam OKU tu dia kata. So dia memang perlukan tandas duduk. Dekat rumah dia memang ada tandas duduk. Tapi bila duduk asrama, asrama saya dulu tak ada option. Semua tandas cangkung. So macam kesian lah kan. So beberapa tahun tu dia memang struggle lah dan dia tak kurus dan dia susah untuk pergi ke tandas. So itu dia punya kekurangan ni. Okay, so ini water closet ataupun wet closet lah. Contoh saja. Kita tengok dekat internet lah. Okay, ini tandas cangkung dan ini tandas duduk lah. Saya rasa semua orang tahulah kot, tak payah terang. Biasanya tandas cangkung ni belah-belah Asia banyak. Kalau Mak Saleh, belah-belah Europe ke apa kan, dia tak berapa suka sangat tandas cangkung ni sebab tak selesa. Macam kita kat Malaysia, you rasa kenapa kita prefer tandas cangkung? Cuba bagi idea, cuba bagi pandangan, komen sikit. Agak-agak kenapa? Tahu tak? Selesa pun. Sebab kan kalau ikut cara Islam, kalau kencing ke apa perlu duduk puan. Malaysia kan negara Islam. Tandas duduk pun duduk juga. Dia tak berlari pun. Okey? Sebab dah biasa dari dulu puan yang guna tandas curah tu. Sebabnya asal usul tok nenek kita adalah buat open defecation kan, buang merata-rata kan. So memang basically dia memang cangkung je lah, takkan dia nak bawa kursi pergi di lautan ke kan. Itu tapi mana-mana satu dunia pun open defecation memang akan cangkung lah, itu satu. Tapi dia sebenarnya dia lebih kepada hygiene punya isu lah. Kita tak nak ada skin contact dengan kawasan-kawasan kat sini kan. So kita tak nak ada skin contact sebab kita rasa macam kita tak nak share benda-benda tu dengan orang-orang yang sebelumnya kan. Mungkin tak bersih, ada masalah kulit dan sebagainya. That's why kita prefer tandas cangkung. Tapi bila ada isu splash tadi, so kena fikir balik lah kesesuaian untuk tandas yang macam tu. Melainkan you tak solat pada hari tu ataupun dah terlepas waktu solat ataupun telah menunaikan solat, then okey lah ataupun sempat balik ke rumah, okey. So kena fikir balik lah menolak tandas duduk ni tidak semestinya sesuatu yang bagus lah dan menolak tandas cangkung juga begitulah So fikir balik kesesuaian kita kat mana. Saya tak menyokong mana-mana lah kat rumah saya dulu pun ada. Tapi rumah kamu pun ada. Cuma bila meningkat usia tu, bila badan pun dah makin berat, then nanti you akan ingat saya lah bila kamu dah tua sikit, dekat-dekat 40 nanti kan. 40 lebih-lebih sikit, dah start mula penyakit dah dekat, kamu akan ingat saya punya ni patutlah dulu Puan Suria kata dah tua-tua tak boleh pakai, tak berapa sukalah tandas duduk ni So dia ada isu sakit lutut, tak boleh bangun kan. So kalau you
kalau macam dekat rumah ada orang-orang tua, ini yang abang-abang KPSL lah, dan juga adik-adik yang bakal bekerja ke nanti, yang ada orang tua, mak ayah ataupun yang akan ada pendapatan nantilah buat rumah satu hari nanti. So please make sure dekat rumah tu memang akan ada tandas duduk satu. Boleh ada beberapa tandas cangkung tapi at least sediakan satu untuk kegunaan kita semasa sakit ataupun kegunaan kita ataupun ahli keluarga kita, mak ayah kita masa dia orang sakit. Kalau tak ada kesian. Susah dia nak duduk. Kena belilah. Dia sebenarnya ada tandas yang dekat farmasi tu kan. Boleh beli benda tu. Tapi nak kena cuci lah pula kan. So digunakan untuk mengumpul dan membuang najis kencing manusia lah. Ni jenis wash down flush je. Ni contoh-contoh je lah. Okay, ini mangkuk tandas saifonik. Dia ada simbah kan. Okay, mangkuk perangkap tunggal. Ada satu je perangkap, janganlah. Ada mangkuk perangkap tunggal, ada satu je trap dia. Ini ada mangkuk dua perangkap. Ini satu trap yang belah kanan ni dan ini ada satu lagi trap. Yang ini lebih baiklah berbanding yang single. Tapi single ni pun dah memadai sebenarnya. Okay, ini untuk tempat duduk dia ada cover dan sebagainya lah Dia lekaran, pembukaan hadapan. Ini tempat duduk set. Ini macam-macam design lah Ini lebih kepada estetik je lah. Okay. Tangki pump. Tangki pump. Dia ada macam-macam jenis. Ini lebih kurang sama lah Satu tangki yang mengandungi air untuk mengepam mangkuk tandas tadi. Wet closet tadi. So biasanya kandungan ataupun kapasiti dia adalah 9 liter lah Dalam satu tong ni ada 9 liter. So yang sekarang ni kebanyakan flush tu lah. Bukan flush yang tarik tu Yang tekan button punya tu dia akan ada dua option. Full ataupun separuh kan. So kamu boleh pilih lah kalau rasa macam membuang air kecil je, ambil separuh je. Kalau buang air besar, okay, ambil penuh. So kita boleh jimat air lah dekat situ ataupun kita rasa kita nak flush 2 kali kan, guna separuh, lepas tu nak flush lagi sekali dalam few second air tak sempat penuh, so kita boleh ambil yang separuh tadi. Okay. Sebab kalau 9 liter dengan tekanan air yang rendah, kau jenuh tunggu. Nak pula membuang dekat public toilet kan, nak keluar tak sanggup, nak tunggu pun ya Allah berjam-jam kan air nak penuh. Orang kat luar dah bising lah ni, kau dah akan stres kat dalam tu. Okay. Beroperasi dengan satu tuil butang tekan ataupun rantai lah dipasang tinggi dan dekat atau sambung ke mangkuk tandas. So yang ni pun kena ada, kalau kamu buat inspection kena check jugalah kalau yang tinggi tu pastikan boleh capai oleh kanak-kanak yang mungkin sekolah rendah lah 1 meter lebih sikit lah yang budak kan. So kalau tinggi kadang-kadang dia tak masuk dengan mak dia jaga baby kat luar ke ataupun dia pergi dengan bapak kan. Dia perempuan, bapak lelaki, so bapak takkan nak bawa anak masuk tandas lelaki, mesti bapak akan tunggu kat tepi suruh dia je masuk. So bila benda tu tali tu terlalu tinggi, handle dia tinggi, so dia tak sampai, so dia akan keluar tanpa flush benda tu so make sure accessible lah pada kanak-kanak dan juga orang-orang tua. Ini antara dia yang lain-lain lah kebanyakan kita yang macam ni kan, attach kat dinding ini yang jenis pump tarik lah ini yang jenis tekan button. Ini sambung terus lah, ini semua aksesori, pump dia semua duduk kat belakang ni, dia tutup je sebenarnya, tak ada apa pun. Okay, jenis tangki simba. Nanti dua jenis tangki simba 9 liter lepaskan 9 liter air setiap kali guna ataupun jenis dua pancur, lepaskan 4.5 ataupun 4.5 lah separuh je setiap kali guna sebab dia reserve lagi satu sikit. Okay, ni urinal tempat kencing lelaki lah. Perempuan pun kalau public toilet untuk tandas perempuan ada juga urinal, tapi urinal untuk kanak-kanak lah untuk kanak-kanak. Mungkin dia ikut mak dia kan, so mak dia bawa disediakan juga lah. Even ada je perempuan pakai urinal lah, itu tak macam cerita lah, jangan ambil sendiri. Okay, urinal digunakan untuk mengumpul dan membuang air kecil kaum lelaki, okay, men lah so kalau kata geng-geng transgender dia memang akan pakai jugalah
Okay, ni ada 3 jenis. Yang paling basic lah jenis slab, jenis petak ataupun stall dan jenis mangkuk. So, kita tengok satu persatu dulu kan. Jenis slab, macam ni lah dia lekat dekat dinding. Orang lelaki lagi tahulah kot tapi hati-hatilah dengan splash. Saya kalau urinal ke, mangkuk tandas duduk, tandas cangkung ke, ingat satu je, splash air kencing kita tu nak kena hati-hatilah Okay, mengandungi satu papak lepeh yang dipasang di dinding sama ada dengan sekatan atau tidak. So dia kat sini dia letaklah apa benda kan, tile ke apa ke, benda-benda yang waterproof lah dia lekat dekat dinding tu. Terdapat satu saluran di bahagian bawah slab yang dibekalkan dengan salur keluar yang berperangkap untuk kumpul dan buang air kencing. Ni kat bawah ni, dia macam longkang kan kat bawah ni kan. Lelaki lagi tahulah, ni explanation saya buat tu ladies lah mungkin tak pernah masuk apa kan. So ada macam collector lah dan dia longkang dan dia bawa ke tempat kumpulan lah lebih mudah dibersihkan. Senang lah sebab dia tak ada lekuk-lekuk kan. Tunggu je air. So kalau kata ada yang self cleaning tu, so dia akan keluarkan air, nozzle dia ada dekat atas ni lah, kat pipa ni dekat sini ke. So air dia akan keluar lah dalam setengah jam sekali macam tu. Okay, ini yang jenis petak. Okay, yang jenis petak ni dia single unit. Yang tadi tu kita share ramai-ramai kan, berdiri berjamaah. Okay, yang ni dia single unit. Tapi dia tak ada separator jugalah, dia tak ada cubicle apa, berdiri masing-masing lah. Cuma urinal tu seorang guna satu pada satu masa. Yang tadi tu kita berdiri ramai-ramai. Okay, boleh berdiri ramai-ramai lah, tak semesti suruh berdiri ramai-ramai. Okay, jangan salah tafsir saya punya ayat tu ada petak yang dibuat secara individu dan dipasang ke dinding. So dibekalkan dengan satu saluran yang ada salur keluar, sama je ni kat bawah ni collector dia. Susah dibersihkan lah sebab dia single unit kan. Dia ada collector ni, nak kena cuci sendiri lah setiap petak kapasiti simbah sebanyak 4 liter adalah mencukupi. Dia lebih kurang macam tandas jugalah So tangki simbah automatik yang ditetapkan pada 20 minit setiap simbahan. So macam ni dia akan keluar 20 minit sekali. Guna tak guna, dia dah setting. Ataupun mungkin kalau yang bagus sikit tu, dia dah detect sensor, ada orang guna sebelum tu, lepas tu terus dia flush lah setiap penggunaan. Ataupun kita guna tapi selepas penggunaan pertama, 20 minit penggunaan pertama, walaupun selepas tu ada lagi orang guna, baru dia flush. Tengoklah macam mana tengok setting dia. Mangkuk urinal. Yang ni yang jenis mangkuk Yang tadi tu dia macam mangkuk tapi dia tegak ke atas. Yang mula tu dia slab je. Ada mangkuk yang dipasang ke dinding secara bergantung. Adik. Dipasang ke dinding secara tergantung lah dipasang secara individu, sama ada bersekat atau tidak. Bersekat ni maksudnya itulah dinding tu lah, ada dinding ke tidak kan. Mungkin yang rasa macam ada perasaan malu sikit kan, kita Muslim kan, mungkin kita nak macam privacy sikit lah urinal slab dan mangkuk diperbuat daripada ceramic of course lah ada juga yang diperbuat daripada material lain lah, tanah liat tahan aku bertulis. Macam ni urinal cangkung dipancur dengan tangki pump automatik. Macam ni kita buang, lepas tu dia adalah air yang akan maju keluar mengalir melalui pipe pancur sama ada secara individu atau penyebaran. Tangki pump automatik berkapasiti 45 liter juga untuk setiap slab, stall atau mangkuk, dan kadar pengisian dan kekerapan simbahan dikawal oleh incap. Dah penuh, dia pump lah ini penyekat. Penyekat tu macam dinding dia lah, dinding ala-ala macam dinding yang tak ada dinding lah macam tu. Okay, so kita pergi kepada peralatan yang lain. Peralatan buangan pula peralatan buangan, wash basin, bathtub, shower, sinki dan juga bidet. Okay. Okay, ni sinki semua tahu kan, basin basuh tangan basin basuh tangan dengan sinki ni dia lain sikit lah. Sinki dia lebih kepada dapur tapi basically dia sama je lah, dia size je lah, berbeza. Basin yang dipasang secara kekal dibekalkan dengan paip air dan paip buangan. Paip
sampai air lah, air kita tangan sampai buangan tu. Yang buang kita punya air kotoran tu lah. Dia kebentuk untuk basuh tangan je lah. Diampu dengan pendakap dinding atau atas kaki yang dipasang kukuh di lantai. Aku masuk pendakap dinding, maksudnya something yang dia pasang kadang-kadang lebih kepada estetik lah untuk mencantikkan keadaan. Satu memang untuk menahan appliance tu supaya lekat dan kukuh di dinding. Yang kedua untuk tujuan estetik lah. So kita tengok jadi. Macam ni kan. Dia lekat seketul je. Maksudnya dia pakai dia drill je ke dinding kan. So kekuatan dia mungkin kurang lah. Tapi bila dia ada macam ni kan kat bawah ni, dia ada macam satu benda yang support dia adalah lebih kukuh. Kadang-kadang dia buat yang jenis stand kan, yang berdiri dari bawah. Itu lebih kukuh lah. Banyak kan dah cantik lah macam sekarang. Late ni semua dah cantik lah. Kalau kamu tengok yang itu lama dah lah, setahun lebih 2 tahun. Yang Kim K punya rumah kan, sinki dapur dia flat je. Ada lubang untuk air keluar sikit je kan. So untuk mencuci tangan selepas makan. Itu kalau Mak Saleh boleh lah makan spaghetti pakai sudu kan. Kalau orang Malaysia makan nasi kandang kan, kari 2 hari confirm sumbat. Okay. Besen basuh ke kaki. Bukan besen basuh kaki. Okey, maksudnya dia ada support lah. Dia memang stand terus daripada bawah ni kaki dia. Beli moment tu. So memang siap-siap lah kaki dia ke bawah. Letak je dan pasang. Ada yang datang berasingan dan ada yang datang dalam single unit lah. Tapi mudah lagi yang berasingan. Kita fix je dengan simen ataupun sealer lah. Ataupun sealant dia. Sebab kalau yang macam ni mungkin kalau kata dia datang dalam single unit tu agak susah untuk transportation lah, takut pecah sebab benda ni adalah ceramik kan. So kena handle with care. Kalau bagi JNT tu dah lama berderai. Okay, bathtub ataupun tak mandi. Tengok kan yang Ali Syukri duk promote barang dia baru ni 3-4 hari kat Facebook kan. Macam-macam orang komplain. Kenapa mandi dalam sinki? Saya tak tahulah, mungkin post awal dia kata sinki ke apa, bathtub tempat mandilah. Biasa rumah yang kalau rumah kamu yang senang sikit, ruang bilik air luas, so boleh pasang lah ataupun kalau kita pergi hotel yang 3 star ke atas, so selalunya ada lah bathtub kalau yang bajet-bajet oyo, ayo lah memang tak ada, jangan cari. Okay. Adalah peralatan sanitary yang digunakan untuk mandi, berendam lah maksudnya bukan mandi sih, berendam. Bukan yang diisi dengan air dan digunakan untuk membasuh tubuh dan merendam dalam air. Berendam. So pengguna akan isikan bekas dengan air kemudian rendam lah. Masuklah duduk dalam tu musim-musim panas ni dapat bathtub memang okey sangat lah. Ataupun kalau kamu pernah pergi macam sauna ke apa kan, setengah sauna tu dia memang diguna jugalah bathtub So lebih kurang macam ni lah, saya rasa ini semua orang tahu. Okay, shower. Shower ni macam biasa lah pancuran yang kita gunakan untuk mandi dipasang di bahagian atas. Kalau water pressure okey, sedap lah mandi. Kalau pressure-nya macam hidup segan mati tak mahu, kau jenuh lah mandi macam tak mandi kan. Tengok kat tu angin je. Lala ambil baldi ataupun ambil gayung, tadah je. Macam tu juga akhirnya kan. Depends pada water pressure. Sebab tu kalau kamu beli sebab shower ni kadang-kadang dia boleh fitting macam ni lah. Memang purposely untuk shower dan kita punya water heater kita pasang dalam sistem kan, dia heatkan air tu, air akan keluar ikut shower yang kita pasang ni. Tapi kadang-kadang kalau kamu beli water heater yang biasa-biasa tu, yang 300 ni harga dia tu, dia memang datang sekali dengan shower. Okay, so kalau kata kamu beli yang macam tu, kamu kena, sebab shower ni biasanya diletak di bahagian yang lebih tinggi daripada paras kepala kita lah, ataupun paling level dia adalah paras yang lebih tinggi daripada paras ketinggian ahli keluarga yang tertinggi dalam rumah kita. Jangan pula kepala dia lagi tinggi daripada shower tu kan. So bila benda tu nak kena naik lagi tinggi, so dia memang memerlukan tekanan air yang tinggi lah untuk dia air tu boleh flow naik ke atas dan turun balik ke bawah. That's why kalau you nak beli water heater, please tengok dulu, check dulu tekanan air dekat rumah, okey tak okey, kuat tak kuat. Maksudnya kalau sebelum ni shower biasa tu dia boleh flow ke tidak, laju ke tidak maksudnya. Bukan setakat flow je, laju ke tidak, sebab
Bila you masuklah heater, dia macam ada pump lagi kat dalam kan. Dia masuk dalam satu elemen pemanas kat dalam tu. So dia akan slower the pressure, reduce the pressure. Bila pressure dia rendah dan kamu beli water heater yang tak ada pump, bercintalah bila air tu slow, memang dia mandi tak puas satu. Yang kedua dia air tu akan jadi lebih panas sebab flow rate dia dah rendah. So check dulu kalau kata tekanan air di rumah tu okey. So perlu beli yang biasa je, tak perlu ada pump. Kalau tekanan air dekat rumah tu slow, kamu kena beli water heater yang ada pump. Okay? Baru rasa macam air tu kuat sikit lah, dia pump air tu keluar baru laju. So dia ada langsir kalis air yang tergantung. Ini aksesori lah sebenarnya. Kalau kamu punya bilik air tu besar, kadang-kadang tak perlu pun shower curtain ataupun pakai sliding door. Biasanya kalau rumah kita tak ada, kamu pergi hotel-hotel kan, so dia dekat bathtub tu kadang-kadang dia letak shower curtain ataupun dekat tempat ada shower, bilik mandi tu dia akan pasang satu shower curtain ataupun slide lah, dia containkan area tu, dia pasang dinding lah, transparent dinding supaya air yang kita guna untuk mandi tu dia tak splash ke bahagian bilik air yang lain, lantai-lantai yang di bahagian lain, takut hilang kemalangan lah, licin dan sebagainya. Kalau rumah kita dah boleh bajet lah, kawasan mana licin, kawasan mana rendah, kat mana kawasan nak berhati-hati. Tapi kalau kita sebagai tetamu rumah orang, ataupun tetamu datang rumah kita, ataupun kita sebagai tamu di hotel kan, so kita mungkin tak biasa dengan situasi tu, duduk sekadar sehari semalam, 2 hari 2 malam, 3 hari 2 malam macam tu kan. So mungkin kita tak biasa, kita tak boleh expect, so takut berlaku kemalangan, jatuh, terhantuk dan sebagainya. That's why penting lah untuk jaga supaya lantai tu sentiasa bersih. Bersih means bebas daripada air lah, kering lah. Ini contoh-contoh dia lah yang dikatakan dinding kaca tadi. Alright, dulang shower. Dulang shower ni pun samalah saya refer hotel-hotel lah, yang biasa kan kamu biasa pergi hotel kan. So nak cerita kat rumah orang mungkin saya pun tak pasti, saya pun jarang pergi rumah orang yang kan nak masuk bilik air orang kan. So dulang shower ni maksudnya kamu mandi, lepas tu dekat bawah tu dia macam ada satu sinki yang macam cetek sikit lah untuk contain air tu. Untuk contain air tu tak splash macam ni lah. So dia buat macam ada slope sikit turun ke bawah, bukan slope lah, dia turun sikit level dia. So air akan ke sini. So tak adalah splash sampai lantai kat luar ni. Kalau dia tak buat macam ni, mungkin air tu akan keluar lah, dia lebih kurang macam sinki dekat dapur dia lah. Dia kena turun sikit level dia. Macam ni. Okey. Pergabungan tub ataupun shower. Dia nak gabung apa ni? Mencantumkan petak shower dengan tub mandi. Okey. So ada atau tiada pintu kaca, terdapat langsir. Langsir ni shower curtain lah Shower curtain biasanya diperbuat daripada material kalis air. Okey, plastik lah biasanya untuk menghalang semburan air shower dan terkena bahagian bilik yang lain. Okey. Maksudnya kamu ada tub mandi, sama juga pergi dekat hotel kan, kamu pergi ada tub mandi. So kamu mandi dalam tub. Dekat luar tub tu tak ada shower. Shower dia memang atas tub tu. Kat bawah pun adalah pipe air dia. Dalam tub tu dia suruh kamu mandi dalam tub mandi tu. Okay. So air tu, tub mandi tu sendiri dah jadi sebagai ni. Dia berfungsi juga sebagai tulang shower. Dia contain air kita tadi. Macam tuang dalam besen lah. Mandikan anak kecil, showerkan anak kecil dalam besen. Macam tu lah fungsi dia. So kadang-kadang dekat tub mandi tu dia letak shower curtain lah untuk kontrol air yang splash daripada shower tadi tu keluar ke lantai di bahagian yang lain. Okay, kita terus pergi ke bahagian yang berikutnya. Yang terakhir lah kot saya rasa, sinki. Sinki ni semua orang tahulah. Besen air yang dipasang di dinding ataupun di lantai. Berjadi juga di lantai mempunyai pipe saluran, pipe air masuk dan air keluar lah. So istilah sebenar untuk sini adalah lavatory lah. Ini kalau untuk tandas. Sink or wash basin in bathroom. Dalam bilik air. Ini jenis sinki yang ada. Ni sinki dapur lah. Kalau macam ni, sinki dapur lah. Bukan sinki bilik air. Okay, bidet. Ada satu lagi bidet. Sorry.
Bidet ni adalah tandas yang dilengkapi dengan paip air. Paip air ni kita kalau masuk tandas, hotel lah biasanya ataupun kalau kamu pergi tandas-tandas dekat shopping complex yang baru-baru ni kan, atau yang tak baru sangat macam KLCC kan. Dulu pergi KLCC stresnya kan, sebab pergi hotel tak mampu zaman-zaman student kan. Mana mampu pergi hotel kan, tak ada keperluan untuk tidur di hotel kan. Sampai tidur hotel tu bahaya tu, kena check kenapa dia tidur hotel selalu. Okay, so kita pergi salah masuk cubicle kan, tengok-tengok tak ada, kita assume semua ada bidet kan, ada paip air yang boleh tarik supaya panjang kan, rupanya tak ada. Jenuh nak mengejas ni, zaman-zaman jahiliah dulu kita tak tahu. So sekarang ni budak-budak pun semua tahu macam mana. So dia tak ada paip air, so dia hanya buka je kat sini kadang-kadang auto kan, ataupun paip dia kadang-kadang kat tepi lah, macam belakang ni susah sikit lah kita nak capai kat belakang ni kan, biasanya kat tepi ke, tengoklah macam mana so dia adjust. Even sesetengah tu bidet tu dia bukan statik. Kepala tu bila kita kuat air dia akan keluar muncung dia macam tu. Kadang-kadang you boleh nampak tau. Visible. Nampak je kepala dia tercongok kat situ kan. Bila kita pasang slow ke pasang kuat ke, dia statik je kat situ, air je, tekanan je yang membezakan jarak air tu pergi. So kita kena adjust lah kita punya tu kan. Tapi sekarang ni dah ada bidet yang macam kita boleh adjust Bila kita slow, dia pun sikit je kuncuk macam kepala pura-pura tu. Okay? Bila kita pasang kuat, dia keluar sikit. So you hati-hatilah, takut nanti masuk tandas baju kering, keluar tandas baju dah basah lopai kan, tak biasa guna kan. Especially baju yang bila basah tu dia berubah warna dia. Tu bahayalah dia orang gelap. So itu bidet. Biasa kalau public toilet dekat hotel, kalau dekat lobby memang susah lah nak cari yang ada paip air tu, memang dia akan pakai bidet lah. Even tak ada langsung pun ada. Saya pernah pergi mana Berjaya kot. Adalah satu conference dulu, lama lah kot 2 tahun lepas. Dekat dia punya yang public area tu, dekat conference area tu, tak ada bidet. Kau gila pergi seminar nak jenuh. Kan tak ada air. Tak ada air langsung. So itu Berjaya So tak nak kena balik bilik. So stress jugalah kita dah bertugas kan. Okay. Satu basin kecil yang rendah yang digunakan untuk basuh organ pertumbuhan. So terdiri daripada mangkuk yang disambung ke kaki lah. Ni paip-paip dia kalau dulu-dulu yang pesen-pesen macam ni lah, visible, nampak. Yang sekarang ni dia susuk kat bawah ni, kita tak nampak pun, jenuh kita cari. Okay, tapi sebenarnya ada. So adjust lah. Okay, so saya rasa itu saja. Ada soalan? Boleh faham setakat ni? Faham Puan? Boleh Puan. Senang je kan? Yang ni memang Boleh Puan, boleh. semua Boleh Puan. berbanding stack hari tu kan. Stack tu kamu tak pernah tengok. Bukan tak pernah tengok. Mungkin pernah tengok tapi tak pernah tahu sistem dia. So kena highly imagine lah. Use your imagination. Tapi kalau macam benda-benda center ini memang semua orang pun pernah tengok kan. Pernah guna. So should be no problem lah Okay, setakat ni ada soalan? Okey Puan. Tak ada Puan. Tak ada Puan. Tak ada Puan. Okey, untuk yang topik ni, saya cuma ada masukkan 2 soalan kot. Saya tak ingat pagi tadi saya masukkan. Video, 3 soalan. So video dia saya tak jumpa lagi. Kalau ada saya masukkan dan kalau ada soalan tambahan saya masukkan kemudian lah. Just tengok lah. Cuma masa saya bagi panjang sikit sebab dia dah overlap dengan Puan Hajar punya topik kan. Kalau dulu saya mungkin bagi 2-3 hari je. So this time saya bagi seminggu. Tapi soalan mudah je. Tengok kat slide pun dah tahu jawapan kan. So kalau boleh hantar awal tu, hantar awal lah supaya tak bertangguh dan kamu boleh buat benda-benda yang lain lah. Boleh? Boleh Baik Puan. Okay, so untuk topik yang berikutnya, saya ada satu topik yang terakhir. Cross connection kot rasanya. Cross connection topik 8. So saya masih mencari tarikh lah untuk saya selesaikan sebab saya dah start dengan sem 4. So semalam minta maaf saya tak boleh buat sebab petang saya ada kelas dengan sem 4. Dia orang kelas 2 jam lah saya habiskan 2 jam petang. So hari ni saya curi 1 jam lah waktu kamu. Dan besok pun saya ada kelas lagi dengan sem 4. So insyaAllah selepas besok lah mungkin dalam minggu depan ke apa ke saya cuba ganti yang topik ke-8. Boleh? Boleh Puan. Boleh Puan. Okay. Baik, Puan. Saya rasa itu sajalah kot untuk sesi pada pagi ini. Minta maaf kalau ada gurauan kasar terlebih kelajak dan sebagainya. Mungkin tak sengaja. Kadang kita bercakap ni terlebih tak ada nak break. Okay.
So kalau ada apa-apa problem nanti boleh tanyalah So saya rasa itu Baik, saja. Terima kasih banyak-banyak dan kita tahukan ibu sesi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Puan. Terima Terima kasih kasih, Puan. Thank you, Puan. Okay. Okay, bye. Terima kasih, Puan. So,